Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sama-sama kita bersyukur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi diizinkan kita bertahdir di masjid pada hari ini, diizinkan kita untuk bersolat subuh berjemaah, dibukukan kita dalam majlis ilmu, berbuang sekali lagi untuk kita sambung lagi untuk teruskan kuliah pembelajaran kita. Itulah kuliah berkenaan hadis-hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita semalam pada bab muhafazatu ala sunnati wa adabuha. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan juga adab-adab. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita masuk hadis yang pertama daripada bab perintah untuk menjaga sunnah dan juga adab-adabnya. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaytukum 'an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum muttafaqun 'alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah aku, yakni jangan banyak bertanya selama aku tinggalkan kamu, yakni aku tidak menyatakan sesuatu perkara kepada kamu. Kerana sesungguhnya yang menyebabkan umat terdahulu sebelum kamu, yang menyebabkan umat sebelum kamu binasa, yang menyebabkan kerosakan umat terdahulu sebelum kamu, ialah kerana banyak pertanyaan mereka dan menyalahi perintah nabi-nabi mereka. Oleh itu, sekiranya aku melarang kamu daripada sesuatu, maka hendaklah kamu jauhinya. Dan apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu perintah, maka laksanakannya setakat yang kamu mampu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis muttafaqun alaih, hadis yang dipersetujui oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah. Jadi tuan-tuan, hadis ini hadis pertama daripada bab nasihat menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama Nabi kata, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar nama dia. Abu Hurairah nama dia Abdurrahman bin Sakhar. Dia kata, Nabi kata apa?
Nabi kata, tinggalkan aku dalam perkara yang aku diamkan, kamu tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Dia kata, da'uni ma taraktukum. Sebab apa? Maknanya ikut saja. Kalau aku tak sebut, jangan banyak tanya. Nabi kata, sebab umat terdahulu, fa innama ahlaka man kana qablakum. Sebab binasa kaum-kaum sebelum kita, sebelum kamu, kata Nabi, kasratu su'alihim, ataupun dalam riwayat kasratu masailihim, banyaknya persoalan, banyaknya pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan mereka pilih jalan yang berbeza daripada nabi mereka. Tuan-tuan, hadis ni ada sebab wurudnya. Sebab wurud ni kita nak beritahu sebab Nabi menyatakan benda tu. Kalau ada, kalau Quran kita panggil sababun nuzul, sebab nuzul ayat, sebab turun ayat. Kan? Sebab apa? Sebab turun ayat. Kita baca banyak dah kan sebab turun ayat, kita tahu kan. Terjadi satu peristiwa maka turun ayat tersebut. Dalam Quran dia panggil sababun nuzul, adapun dalam hadis dia panggil sababul wurud. Sebab Nabi memperkatakan hadis tersebut. Adakah Al-Quran dan hadis dua-dua mempunyai sebab nuzul dan sebab wurud? Adakah setiap ayat ada sebab nuzul? Tak. Ada ayat dia tak ada sebab nuzul, tapi Allah turunkan dia untuk pada tidak ada berdasarkan peristiwa tertentu dan sebagainya. Begitu juga dengan hadis Nabi. Ada yang ada sebab wurud dia, ada yang Nabi memang cakap terus ya, tanpa berlaku apa pun Nabi ajar sahabat. Ada orang dia faham setiap ayat Quran ada sebab nuzul. Surah Fatihah ada sebab nuzul, surah An-Nas ada sebab nuzul, surah Al-Falaq ada sebab nuzul. Dia tidak semua yang ada sebab nuzul. Ada orang mentang-mentang bila kita bagi tahu Quran ada sebab nuzul, hadis ada sababul wurud, dia kata semua kena ada. Dia tak semua ada. Ada yang ada yang tak ada sebabul wurud dan sebabul nuzul bagi ayat Al-Quran. Lepas tu dia cakap, cerita ke orang. Kefahaman yang salah dia cerita ke orang. Itu kan yang dirahmati Allah. Jadi sebab wurud ya, dalam hadis ni dia panjang lagi. Dia pada sanad dia, pada jalan yang sampai kepada matan hadis ni, Abu Hurairah kata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah berkhutbah kepada kami. Dan Nabi berkata, wa qala ya ayyuhan nas, wa qala ya ayyuhan nas, inna Allah qad farada 'alaikumul hajj fahujju. Orang kata Nabi berkhutbah, Nabi kata, wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kamu haji, maka berhajilah kamu. Faqala rajulun, dia kata, berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, afi kulli 'am, adakah setiap tahun nak kena haji? Fasakat, Nabi diam. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, afi kulli 'am, wahai Rasulullah, setiap tahun ke? Nabi diam lagi. Sehingga dia bertanya kali yang ketiga, ya Rasulullah, afi kulli 'am, wahai Rasulullah, setiap tahun ke haji ni? Dia tanya. Lepas kali ketiga Nabi kata, la qultu na'am la wajabat. La qultu na'am la wajabat wala mastata'tu. Nabi kata, kalau aku kata ya, mesti dia akan jadi wajib tiap-tiap tahun, dan kamu tak akan mampu. Kata Nabi. Dia kata, nanti rahmati Allah, kalau hari ni kita nak boleh pergi haji, kita tunggu 40 tahun pun ada. Betul tak? Tunggu 40 tahun. Bukan sebab nak cukup duit. Hari ni ada orang masalah daripada tak cukup duit, tapi yang banyak masalahnya hari ni tak cukup giliran. Tak sampai giliran dia. Kalau masa biasa-biasa hari tu pun kita dapat pergi 20,000 lebih, tuan-tuan. 20,000 lebih yang dapat pergi setahun, tapi yang dah cukup duit boleh pergi dah 200,000 orang. 10 tahun baru kira hak cukup duit boleh pergi. Sementara nak tunggu 10 tahun, tuan-tuan, hak yang baru cukup dah bertambah lah, jadi 30,000 pula dah tunggu. 300,000 orang pula dah tunggu, betul tak? Lepas tu siapa daftar hari ni, tuan-tuan, dia tak jadi 20 lagi, dia jadi tahun 21. 21-20, bukan 20-20, bukan 20-25 dah. Mungkin 21-25 tuan-tuan daftar. 21-16 tuan daftar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada giliran, dan itu pun kemampuan juga kita cerita. Jadi kalau Nabi kata tiap-tiap tahun, ini kata ulama, ini antara mukjizat Nabi SAW.
Dia mengetahui perkara yang terkehadapan. Dia tahu apa masalah yang bakal dihadapi, dan dia tahu apa keadaan umat di masa depan. Bila dah ramai, bila dah jauh dan sebagainya, akan ada masalah dan kekangan yang macam ni. Sahabat yang berada di Mekah dan Madinah mungkin dia boleh datang walaupun dia susah dan sebagainya. Tapi kita yang di Malaysia, macam mana nak pergi dia tak tahu, kan? Orang yang tak ada kereta motor tu, nak pergi ke Bido pun, bas dia pergi ke Bido hari-hari tu pun jadi masalah pada dia bangun Bido tu kan. Cuba tuan-tuan bayangkan kapal terbang yang bukan bergerak macam bas ni tuan-tuan, kan? Nak kena booking, nak kena duit banyak dan sebagainya. Kita baru cerita Bido je. Kalau kita cerita Mekah macam mana? Nabi diam. Bila orang tanya afiqul ni'am, Nabi diam. Nabi kata, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau aku kata ya aja wajib haji, bagi kamu tak tahu. Nabi kata, bila aku suruh kamu buat aja. Bila aku diam kamu jangan tanya. Lepas tu Nabi sambung hadis ni. Nabi kata apa? Da'uni ma taraktukum. Tinggalkan aku apa yang aku tinggalkan. Aku tak sebut tiap tahun, jangan kamu tanya tiap tahun kaedah. Maknanya kalau ada kamu kata kena wajib haji, kamu haji je. Sekali haji itu dah ada. Sekali haji itu dah buat dah suruhan. Apa yang aku tak sebut, diam, kata Nabi. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim ala anbiya'ihim. Sungguhnya orang sebelum kamu dah binasa dia. Binasa apa? Binasa hidup beragama mereka. Orang Yahudi binasa, orang Nasrani binasa. Allah utuskan Nabi dah kali mana? Allah utuskan Nabi. Bahkan banyak Nabi Allah utuskan pada mereka lebih daripada Nabi-Nabi kita. Nabi kita Nabi Muhammad. Memang Nabi Musa seperti Nabi kita juga. Betul. Tetapi kaum Bani Israel contohnya, bermula zaman Nabi Ya'qub AS sampai Isa, itu semua Nabi Bani Israel. Tapi apa jadi pada umat Bani Israel? Apa jadi kehidupan beragama mereka? Rosak agama mereka. Pasal apa? Salah satunya kasratu su'alihim aw kasratu masailihim ala anbiya'ihim. Banyak sangat tanya pasal Nabi. Dan banyak sangat tanya pasal Nabi mereka. Banyak tanya sangat. Bila Nabi sebut satu, dia ada je nak tanya. Buat belum? Dia buat belum, tapi dia tanya dulu. Contoh tentang surah Al-Baqarah. Allah kata, "Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Ketika mana Musa berkata kepada kaumnya, kaum Bani Israel, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Allah telah menyuruh kamu untuk menyembelih seekor lembu. Patutnya dia mau buat apa? Sembelih je. Qalu atattakhiduna huzwa? Kamu nak main-main kan dengan kami? Dia tanya dengan Musa. Nak main-main ke? Kita kalau kita kata kena main solat Jumaat ni, betul-betul kena solat dah ni. Jangan tanya. Dah solat Jumaat tu kena solat je. Atattakhiduna huzwa? Main-main ke? Patutnya Musa kata ya, kena sembelih. Lepas tu dia tanya pula, Mahi, dia tanya dulu, Mahi, atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana mahi. Musa tanya balik Allah, apa lembu tu? Lembu hak macam mana? Dia tanya. Lembu yang mana? Lembu yang sifat dia macam mana? Dia tanya. Qala innahu yaqulu inna baqaratun la faridun wala biqrun. Tak tua sangat, tak muda, lebih kurang sederhana aja. Awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Musa kata buat je. Bila kamu tanya lembu yang macam mana, dia dah jadi payah sikit dah. Kalau kamu kata lembu je tadi yang awal-awal, ambil je lembu mana-mana pun dah kira lembu. Tapi dia ditanya lembu yang macam mana, bila ditanya lembu yang tak muda sangat, tak tua sangat, dah jadi susah nak cari. Mungkin depan rumah kita dah tak ada lembu tu, kena pergi jauh sikit. Bila Musa jawab macam ni, dia jadi susah nak jawab. Dia jadi susah nak cari. Qalu du'ana rabbaka yubayyin lana ma launuha.
Bila Nabi Musa kata tak muda tak tua, dia kata pula, warna apa pula? Hak tak muda tak tua ni warna apa pula? Warna apa pula? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazirin. Nabi Musa kata kalau dia kuning, cerah kalau dia. Dah susah nak cari dah. Tadi lembu aja. Lepas tu lembu yang sedang-sedang. Lepas tu yang sedang pula nak kalah kuning pula. Dah jadi susah nak cari tuan-tuan. Mula-mula kalau tuan-tuan kata ayam aja. Contoh kita kata nak makan apa, makan ayam. Selesai, kat tapuan ni senang cari ayam. Tapi kalau tuan-tuan tanya nak makan ayam, ayam pun dia tanya nak ayam kampung. Jadi payah dia sikit. Pasal tak banyak kedai jual ayam kampung. Silat-silat tak ada pun. Dia dapat ayam kampung jenis mana, dia kata ayam selasih. Ayam selasih macam mana? Kaki dia hitam dia kata. Kan? Lepas ayam selasih dah hak betina pula. Allah letih kita kata. Macam ni lah sifat Yahudi. Kalau kuning, dan Nabi kata apa, Nabi Musa kata kuning, adakah terhenti di situ? Dah. Dia kata ragu-ragu lagi. Innaha baqaratun tashabaha alaina. Oh, tak apa nampak lagi dia kata. Tanya lagi Allah. Nabi Musa tanya lagi. Allah cerita la dalulun tusirul ardh wa la tasqil hasa musallamatan la syai'a fiha. Yang lembu yang elok, yang tak diguna untuk bercucuk tanam, siram tanaman dan sebagainya. Tidak ada tompok-tompok, tidak ada tompok-tompok pada badannya dan sebagainya. Kita baca balik surah Al-Baqarah ni. Last sekali susah nak cari tuan-tuan. Jadi susah nak cari. Fadhabahuha, lepas tu baru dia masuk dia. Lepas 4-5 tahap dia menyusahkan diri ni, fadhabahuha, dia sembelih juga. Wa ma kadu yaf'alun, tapi hampir-hampir saja mereka tak dapat melakukannya. Susah tak tuan-tuan kalau macam tu? Susah. Maka kenapa binasa? Kerana sikap macam itu. Ini baru sekali. Bila setiap arahan datang, dia buat perkara macam ni, arahan tersebut lebih kecenderungannya kepada kita tak buat dulu baru kita buat. Betul tak? Kita susahkan dulu. Jadi hampir kepada tak buat daripada buat. Buat pun yang hujung-hujung baru boleh buat. Jadi Nabi kata fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim ala anbiya'ihim. Soalan ni banyak jenis. Tapi Allah kata kat kita dalam Quran, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Dia kamu tanya tentang perkara yang boleh bawa buruk pada kamu. Ada orang tuan-tuan dia saja nak tanya tuan-tuan. Benda ni tak ada apa kaitan langsung dengan kita. Kita dah tak jumpa dia tuan-tuan. Dia tanya hukum makan dinosaur apa dia contohnya. Ustaz, apa hukum makan dinosaur? Ada orang kata, ya Ustaz, apa saja dia dah jawab. Kan? Patutnya kita kalau bukan hadis ni tak payah tanya, ada kaitan tak dengan kita? Tak ada kaitan dengan kita, baik dia tanya apa hukum makan boya. Kan? Pasal tengah tempat boya banyak sangat. Kan? Makan pergi makan boya, pergi kurang boya. Kalau boleh makan lah boya, kalau mazhab Syafi'i tak boleh makan lah. Jadi tuan-tuan, dia pergi tanya makan dinosaur apa hukum. Lepas tu dia kata tengok, setengah dinosaur ni tak ada ciri-ciri haram dia kata. Dia makan pokok, tak ada taring, kan? Dia tak cerai makan gula taring, kan? Dia tak menyambar dan sebagainya. Gamuk boleh makan. Dia tanya pula, kalau boleh makan gamuk boleh buat korban tak? Cukup lah tu kita kata. Udah cukup lah tu. Tak payah tanya. Kalau dia ada, kalau boleh pun, dia ada dan nak buat korban. Dia tanya pula, kalau lembu sebesar tu bagi 7, dia sebesar tu nak bagi berapa pula? Kita kata orang ni sihat akidah ni, dia bincang benda yang tak ada. Jadi tuan-tuan, benda macam ni merosakkan agama. Sebab tuan-tuan, bila arahan agama satu, maka kita buat terus. Ini salah satu soalan. Soalan dia cari benda yang tak ada kaitan dengan kita. Ada benda tuan-tuan yang agama tak sebut. Benda tak ada kaitan dengan kita, agama tak sebut. Tapi dia selitik cari. Contohnya jumlah Ashabul Kahfi. Siapa nama mereka? Betul tak?
Kan Allah cerita mereka berbantah-bantah sama mereka berapa orang. Kan? Berapa orang? Ada yang kata 5, 6, 7, 8, 9, betul tak? Sebutlah Quran. Tapi Allah menyatakan sebenarnya jumlah memang berapa? Allah tak nyatakan. Kenapa? Karena kalau kita tahu jumlah mereka apa kita dapat. Kalau kita tahu Ustaz jumlah Ashabul Kahfi memang confirm 7, apa kita dapat? Nak kena pergi kerja juga, nak cari makan, betul tak? Kalau kita tahu jumlah Ashabul Kahfi, kita nak kena pergi kerja nak cari makan. Kalau kita tahu betul-betul jumlah Ashabul Kahfi pun kita kena main semayang tak? Kita tinggal semayang dosa tak? Betul tak? Apa faedah dia? Memang dia ada dalam Quran, tapi Allah tak sebut perkara yang tak membawa faedah kepada kita. Tapi ada orang yang suka bertanya. Dia suka bertanya. Kamu kenapa Allah tidurkan dia selama 300 tahun? Kau suka Allah lah, kita kata. Kan? Kita bertanya soalan yang macam tu, soalan yang tidak membawa pada faedah. Ada orang yang suka bertanya, tapi tanya dia tak ambil manfaat pun. Dia bertanya para Nabi. Seorang dia bertanya para Nabi, tetapi soalan tersebut bukan dia nak ambil manfaat, tapi nak menghina Nabi-Nabi. Kan? Dari mana kamu dapat ni? Dari mana, macam-macam. Itu juga soalan yang tidak membawa manfaat dan sebagainya. Walaupun ada soalan yang memberi manfaat, tetapi soalan-soalan yang tidak membawa manfaat dan juga kebaikan dalam kita beragama dan juga dunia kita tak disebut tanya. Kenapa dia membawa kepada kebinasaan? Inilah yang sebab umat terdahulu rosak kita. Yang kedua, Nabi kata waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan mereka pilih jalan yang berbeza dengan nabi mereka. Nabi dah bagi dah cara benda ni dia mau nak upah juga kau pergi ikut B. Nabi dah kata dah ikut ni, dia mau suruh ikut ni. Contoh tuan-tuan apa ni, orang Yahudi ketika mana dia baru lepas daripada kepungan ataupun kepungan tentera Firaun, baru selamat je, baru melepasi Laut Merah, dah selamat dah. Tiba-tiba dalam satu tempoh Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa supaya menghadap dia. Ketika mana Nabi Musa pergi ke Tur Sina untuk menerima Taurat, tuan-tuan, dia tinggalkan kaum dia dengan siapa? Dengan saudara dan Nabi Harun. Dengan saudara dan Nabi Harun. Nabi Musa dah cerita dah kenapa dia melari daripada Firaun, kerana dia mentauhidkan Allah. Tuhan tu Allah je, satu je. Siapa? Allah aja. Dia nak disembah tu siapa? Allah aja. Itu cara yang Nabi Musa tinggalkan. Yang Nabi Musa ajar selama ni dan Nabi Musa tinggal dengan Musa Harun, itu dia. Siapa yang Tuhan dia nak disembah? Allah aja, tak ada yang lain. Sama dengan kita hari ni. Allah dia nak minta, Allah dia nak sembah, Allah dia nak doa, Allah nak seru, Allah aja. Nabi Musa meninggalkan Harun dengan prinsip ni, dengan kaum dia. Tiba-tiba Nabi Musa tinggal selama 40 hari, kan? Selama 40 hari dia tinggal. Dia balik-balik, dia tengok kaum dia duk sembah patung. Dia sembah apa? Sembah patung. Tuan-tuan, ini orang yang Bani Israel yang beriman ni. Asalnya ni lah kelompok terpilih ni. Hak ni kelompok yang terpilih. Tapi bila Musa tinggal kejap je, dia jumpa jalan beragama yang baru. Dia jumpa jalan agama yang baru, iaitu menyembah patung. Itu jalan beragama. Jalan beragama lah, bila kita kata sembah-sembah ni, dia mengabdikan diri. Dia maksa diri dia untuk patung, untuk jadikan diri sebagai hamba. Musa tengok kenapa dia sembah? Sembah apa? Sembah nak patung. Sebab ada orang seru supaya sembah patung. Patung anak lembu, betul tak? Buat daripada emas dan sebagainya, kan? Ada orang seru, dia nampak baik, dia terus ikut. Padahal kita tak boleh khilaf dengan Nabi. Orang Yahudi pada masa itu tak boleh khilaf dengan Nabi Musa. Ajaran Nabi Musa dia kena ikut, walaupun dia nampak yang mana pun baik. Pada kita dia tak nampak. Orang dia ij'al lana alihan kama lahu alihah. Bila dia tengok orang-orang ikut Samiri duduk sembah lembu tu, dia tahu kami nak juga buatlah macam tu, kami nak sembah macam mana dia mau sembah anak lembu tu. Nak bagi nampak? Tak.
Kan Nabi Musa dah ajar Allah tu kita tak boleh nampak dia. Kan? Allah tu di mana, Allah tu macam mana. Nabi Musa dah terang dah. Tapi setelah Musa tinggal, dia berbeza, pilih cara yang berbeza. Dan ini dah yang Nabi nasihat pada kita, jangan berbeza dengan apa yang Nabi tinggal. Jangan berbeza dengan apa yang Nabi tinggal. Takut jadi kat kita. Lepas tu Nabi kata apa lagi? Nabi kata, ya, setelah Nabi kata ini punca rasaknya. Punca rasaknya. Saya nak tambah satu lagi. Bahkan Umar Al-Khattab, tuan, benar berbeza, ajaran berbeza ni tuan, contohnya ajaran Samiri tadi. Kalau diteruskan ajaran tu, saya umat dia, pengikut dia akan tulis buku, betul tak? Akan tulis kitab, akan ada cara dia. Jadi walaupun dia salah, akan ada dia punya risalah dia. Kalau tidak dipenterah, dia akan ada. Akan ada orang cerdik yang ikut dia. Bila ada yang cerdik, dia mula boleh menulis. Dia menulis kafiah dan cara. Maka dia sudah ada ajaran yang baru, betul tak tuan? Bila dah ada dia penulisan tuan, dah ada rekod, dah ada cara yang ditulis, maka dia lagi jadi bahaya. Sebab dia akan jadi kekal lama. Sebab tu Umar dia kata, inni adhkuru qauman. Dia kata aku teringatkan satu kaum, dia kata, katabu kitaban. Dia menulis satu kitab atau risalah. Wa akabu alaihi. Dia berpegang dengan benda tu. Wa taraku kitab Allah. Dia tinggal kitab yang Allah turun. Kitab yang Allah turunkan. Nampak? Bila dah berbeza tuan-tuan, bila dia memilih jalan yang berbeza, ada pula yang menulis cara yang berbeza tersebut, maka dia akan diwarisi. Dia akan diwarisi. Jadi yang kita takut, Umar kata, bila kita pilih jalan yang berbeza dengan Allah, kita pegang sungguh-sungguh, kita akan tinggal kitab Allah. Kita akan tinggal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang terdahulu dah tinggal sunnah Nabi terdahulu. Jadi ini sebab binasanya umat. Sebab dia lari, dia persoalkan apa yang Allah turunkan kepada Nabi, dan dia bertanya banyak perkara sangat. Banyak persoal sebelum nak beramal dalam agama. Dia banyak soal. Lepas tu Nabi kata, macam mana nak selesai dia? Nabi kata, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Nabi kata, bila aku larang kamu dari sesuatu, kamu terus tinggalkan dia. Fajtanibu, tinggalkan terus. Itu cara dia. Jangan tanya tinggal banyak mana, kalau keadaan macam ni kena tinggal ke tak. Bila Nabi larang, terus tinggal. Nabi kata lagi, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh pula kamu melakukan sesuatu, maka kamu laksanakan semampu yang mungkin. Ini kaedah dia. Kaedah kalau kita tak nak lari daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun tak nak lari daripada yang Allah hendak supaya kita ikut, bila ada perintah kita buat semampu mungkin. Bila ada larangan kita terus tinggal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa dikata di sini bila ada larangan terus tinggal, bila ada arahan semampu mungkin? Mungkin orang bertanya, kan? Karena tuan-tuan, pada bab meninggalkan tuan-tuan, kita disuruh tinggal. Bila kita tinggal, maka kita berlepas diri dengan benda tu, dah tak ada kaitan. Sama ada kita mampu kata sama ada upaya kita berbeza ataupun tidak berbeza. Kalau bab tinggal terus. Contoh, kita dilarang minum arak. Dia suruh tinggal. Bila suruh tinggal, dia berbentuk tegas dan hikmah penegasan ni tuan-tuan. Bila bab tinggal ni tuan-tuan, siapa dia apabila bab tinggal, dia bukan jadi benda yang disuruh kita buat. Jadi tak ada kita kata teruk dan sebagainya. Tinggal minum arak. Orang demam pun boleh tinggal minum arak, orang sihat pun boleh, orang OKU pun boleh, orang uzur pun boleh tinggal minum arak. Lepas tu dia tinggal turun. Tapi bila mari bab suruhan, suruh semayang, Allah, fa'tu minhu mastata'tum, Nabi kata, maka buatlah apa yang termampu. Kenapa ada yang termampu pula? Yang tinggal tak ada yang termampu. Sebab kita dalam nak mengerjakan, kita memerlukan tenaga, memerlukan fizikal, memerlukan kekuatan dan sebagainya. Maka untuk kita buat tu, dia akan jadi berbeza-beza. Berbeza-beza keupayaan. Jelas tak tuan-tuan? Bila bab meninggalkan tuan-tuan, jelas tak? Bab meninggalkan. Kita tinggal puasa contohnya, kita tak puasa. Sama pada kita tak puasa. Orang susah tak puasa pun tak perlu nasi, tak perlu. Tinggal, tak payah buat. Orang kaya
Orang kaya puasa tak makan. Orang miskin puasa pun tak makan juga, sebab dia suruh tak buat. Jadi bila tak buat ni bukan masalah sangatlah. Sebab tu dia dengan tegas, semua orang boleh, tak ada. Tinggalkan arak. Bila tinggalkan arak, duit tak kena keluar dan semua tak ada. Tapi kalau dia suruh solat, tenaga kena ada, betul tak? Kedekat kena ada, kan? Pergerakan kena elok. Sebab tu bila suruh dia kata mastata'tum, apa yang kamu mampu. Sebab yang disuruh ni ada orang uzur, ada orang dah tua, ada orang yang muda. Jadi buat yang mana mampu, semampu yang mungkin. Tapi kena buat, itu maksud dia. Di sini juga kaedah fiqh dia ambil. Atau kaedah fiqh dia kata darul mafasid aula min jalbil masalih. Kita menghilangkan ataupun mengukurkan kerosakan itu lebih utama berbanding kita mencari maslahah ataupun faedah ataupun kebaikan. Contoh, kita mengelak daripada bahaya dengan kita nak rebut manfaat. Macam Covid dulu tuan-tuan, hukum Covid dulu, zaman Covid. Kenapa dia buat macam tu? Sah kita jarak dulu kan. Bila zaman ni kita khawatir, bukan kita tuan-tuan, bukan kita, orang yang ada kepakaran tentang benda ni, dia memutuskan bahawa keadaan dia bahaya. Jadi dalam agama nak ambil manfaat pahala sah rapat ke, nak lari daripada mudarat berjangkit tu dulu? Nak pilih yang mana? Nak ambil manfaat pahala sunat ke, nak lari daripada bahaya penyakit dulu? Dia bukan pakai otak kita sendiri tuan-tuan. Dia ada kaedah agama dan susun. Sebab tu saya pernah kata, untuk memutuskan sesuatu tu bukan ikut kita rasa, ya aku rasa hati lah, aku rasa macam dia bukan merasa. Dia ada kaedah lah, macam sifir lah. Tuan-tuan tengok, 25 tambah 14 tolak dengan ada dalam kurungan pula berapa? 8 tolak 6. Kita kena selesai dalam kurungan dulu. Matematik betul tak kita belajar dulu kan? Kita tak boleh, cara aku nak selesai, aku tak nak kurungan dulu. Tak boleh, tuan-tuan tak akan dapat jawapan dia. Dia dah ada cara. Begitu juga dalam kita beragama tuan-tuan. Yang mana dah ada kaedah, yang mana dah ada hukum, kita kena turun hukum tu. Kita kena ukur. Kalau matematik ada sifir dia, kita dapat jawapan dia, ada rumus dia, kita kena ikut baru dapat jawapan. Begitu juga dalam agama. Antara nak ambil manfaat dengan nak menolak darurat, yang mana juga agama semua kita pilih? Tolak darurat dulu. Darurat. Tolak mudarat dahulu, baru ambil manfaat. Lepas tu dia kata dulu, tak apa, jarak dulu. Semayang juga. Tak dapat pahala rapat, tapi dapat semayang paling tidak. Yang penting kita selamat daripada mudarat yang ada. Itu kaedah agama. Ada orang tahu tak, saya tak setuju. Ambil kaedah siapa? Tanya. Ambil kaedah siapa? Jadi kita ambil kaedah fiqh yang ada. Yang agama kita pakai, mazhab kita pakai. Hak dia kata tu kaedah siapa? Kita tanya pula. Sebab tu orang memutuskan hukum dan sebagainya ni tuan-tuan, bukan saja, bukan ahli majlis fatwa ada apa, bla-bla orang, 20 orang tu bukan. Oh saya rasa macam ni, saya rasa macam ni. Bukan rasa-rasa. Dia kena perlu bentang ke benda macam ni. Kaedah. Okey, hang bagian kaedah fiqh. Hang bentang nanti. Hang bagian mana? Dalil dia, hang bagian hadis. Cerita hadis yang kita bincang tu apa martabat dia. Dia cerita macam tu. Itu kan kita kena faham kaedah agama. Sebab tu dia kata, bila Nabi suruh, buat semampu mungkin. Tapi bila Nabi larang, tinggalkan terus. Kerana larangan itu kalau kita buat, dia membawa kepada mudarat. Larang Allah, kalau kita buat, mudarat datang kepada kita. Tinggal terus. Hak larang tinggal terus. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu cara dia. Nabi kata, bila Nabi suruh, bila Nabi sebut, maka ikut yang mampu. Yang termampu kita ikut. Yang termampu di sini bukan makna kalau kita mampu kita ikut, kalau kita tak mampu kita biar, kita tinggal. Itu salah. Contoh Allah suruh kita semayang, kita kena semayang. Tak boleh tinggal semayang, tapi semayang dalam keadaan yang kita mampu. Hadis Imran bin Husain contohnya, kan? Dia kata, Nabi kata sallu qa'iman, semayanglah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tak mampu maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbi. Kalau kamu tak mampu lagi maka semayanglah dalam keadaan kamu berbaring. Hadis ni semua orang tahu.
Tapi ramai orang tak boleh nak apply maksud yang Nabi suruh. Maksud yang Nabi suruh bukan konteks semayang je. Konteksnya setiap perkara yang Nabi suruh, yang Allah suruh, maka kita kena buat. Tapi kita buat tu dalam keadaan yang kita mampu. Yang kita mampu. Jadi tuan-tuan, apa benda pun bila Allah suruh maka kita buat yang termampu. Yang termampu. Serupa kita berwuduk. Pada asalnya kita berwuduk dengan sempurna. Dah kalau kita tak mampu, ada bahagian yang berbalut contohnya. Kan? Dan bahagian berbalut tak akan kena air dah. Air tak akan kena tempat berbalut. Maka kemampuan kita untuk sampaikan air pada anggota yang wajib pada asalnya dah terbatas. Maka masa ni kita kena buat yang semampu mungkin. Yang ni walaupun khilaf dari segi fiqh, ada mazhab kata sapu di atas balutan tu. Dan bila sapu atas balutan tu dikira mayang macam tu sah dan tak perlu qada. Ada pula mazhab Syafi'i, kalau balutan tu kita balut dalam keadaan kita tak berwuduk, dia kiaskan dengan hadis kita baca doa sapu atas khuf, sapu atas apa? Kasut ataupun stokir kulit tu kan. Saya pernah cerita hadis tu. Kalau kita masuk dalam keadaan berwuduk, baru kita tak payah buka nanti kita kira lap tu boleh guna terus sah. Dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau masuk dalam keadaan tidak suci dan tidak berwuduk, mayat kita tu kena qada balik. Itu khilaf dari segi fiqh. Tetapi nak ceritanya, adakah bila terhalang kita tinggal? Tak, kita kena buat tapi semampu yang mungkin. Letak juga air sampai tang berbalut, sapu atas balutan. Sampai ada qaul mazhab Syafi'i juga kena tayammum dan sebagainya. Tapi tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Itu maksud dia bila Allah suruh, Nabi suruh buat yang semampu mungkin. Bukan tak mampu tak buat ada. Makna kena buat juga. Berwuduk, nak semua kena berwuduk. Sampai sudah. Sampai tayammum. Tak ada air langsung, tayammum juga. Bahkan pandangan-pandangan yang kontemporari ini tuan-tuan, kalau debu tu debu yang suci pada dinding pun boleh tepuk, kan? Dan menunjukkan kena juga. Setakat tu kita mampu. Bukan kata kita tak mampu ni, tak boleh buat, tinggal. Tak. Maknanya buat, confirm kena buat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ada sembahyang hormat waktu lagi. Sembahyang kena juga. Itu yang kita mampu nak buat. Itu maksudnya kita buat semampu yang mungkin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua prinsip ni tuan-tuan. Prinsip yang utama dalam kita nak menjaga kehidupan beragama kita, dalam kita nak menjaga sunnah-sunnah yang Nabi ajar pada kita, iaitulah bila mana Nabi larang maka tinggal tu. Bila mana Nabi suruh maka kita buat semampu yang kita boleh, semampu yang boleh. Sebaik yang mungkin kita buat. Dua prinsip ini sangat penting untuk kita lalui kehidupan kita dalam bahagian bab beragama ni tuan-tuan, seperti mana Nabi tinggalkan. Kalau tidak tuan-tuan, bila Nabi larang kita kata tapi ini macam ni, kita tak tinggal terus, maka kita akan jadi berbeza dengan Nabi. Sedikit demi sedikit, lama-lama yang kita berbeza itu, kita berkeyakinan bahawa itu yang lagi elok. Jadi tuan-tuan, ini dia punya dua perkara utama untuk kita hidup dalam sunnah Nabi, dalam ikut cara Nabi. Yang pertama, saya ulang lagi sekali, bila Nabi larang, tinggal terus. Bila Nabi suruh, buat semampu yang mungkin. Jadi tuan-tuan, ini hadis yang pertama. InsyaAllah kita akan masuk pula hadis kita yang kedua dalam kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Ini dia cerita, jangan kita berselisih, kita kena turut dan kita kasih, jangan kita ada-adakan perkara baru dan sebagainya, insyaAllah dalam kuliah kita yang akan datang. Jadi untuk kali ini kita berhenti di sini tuan-tuan. Moga-moga memberi manfaat, moga-moga kita dapat kefahaman dan pelajaran, dan moga-moga Allah kurniakan pahala yang memberatkan kebaikan kita di akhirat nanti. Jadi sekadar itu tuan-tuan, maaf kalau kekurangan, kalau kesilapan yang baik dari Allah, yang lemah di perkara isi sendiri. Sekian aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.